Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Rabu 5 hari bulan Jun 2019. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi. Okay, hi and Assalamualaikum korang semua. Hari ini saya nak share mengenai satu topik yang bertajuk adab bersalaman dan juga hari raya. Saya pilih tajuk ni sebab sesuai dengan situasi kita sekarang yang berada di separuh Ramadan yang terakhir dan akan menyambut Aidilfitri dalam masa lagi kurang daripada 2 minggu. Okey, jom kita start. Jadi secara umumnya yang semua orang tahu, apabila tiba musim perayaan, semua rakyat Malaysia yang berada di seluruh negara akan pulang ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut perayaan bersama keluarga. Dan bila sambut hari raya ni, semua orang akan ada. Mak long, pak long, mak ngah, pak ngah, aunty, uncle, sepupu sepapat, ipar duai, semua akan ada. Jadi dalam ramai-ramai ni, kita faham pergaulan tu akan jadi bebas. Tapi tetap akan ada satu persoalan yang timbul, iaitu dengan siapa kita boleh bersalam dan dengan siapa yang kita tak boleh bersalam. Saya faham perkara ni mungkin agak sukar kerana kita membesar bersama-sama dengan sepupu tu. Tapi bila dah besar, kita tak boleh nak bersalam dengan dia pula. Tapi sebagai manusia, sebagai hamba Allah, siapalah kita untuk kata tak dengan apa yang telah diperintahkan olehnya. Sebuah hadis yang saya dapat daripada sebuah channel YouTube, iaitu ceramah daripada YouTube Abu Anas Madani, dan dia berkata, hadis ni daripada Rasulullah. Dia cakap, kalau dicocok di kepala kamu dengan besi, ianya lebih baik daripada dia sentuh seorang perempuan atau lelaki yang tidak halal baginya, iaitu bukan muhrim. Okey, apa yang kita faham adalah kalau bersentuhan antara lelaki dengan perempuan tu adalah satu perkara yang diharamkan, sangat terkutuk. Lebih baiklah kita pegang besi tu daripada, lebih baiklah kita kena cocok dengan besi tu daripada kita sentuh orang yang bukan muhrim. Okey. Jadi untuk senang faham, saya cuba untuk wujudkan satu karakter, iaitu seorang lelaki yang bernama Ali. Jadi bila tiba hari raya, Ali boleh untuk bersalaman dengan nenek moyang dan ke atas, atau digelar sebagai golongan usul. Okey, yang ni senang sebab orang tua ke atas tu semuanya kita boleh salam. Ali boleh salam. Okey, selain daripada tu, adik-beradik perempuan, anak saudara perempuan, cucu saudara perempuan, semua cicit semua tu pun Ali boleh bersalaman. Okey, dia jadi susah bila kita masuk satu cabang yang lain, iaitu ibu saudara. Ali boleh bersalaman dengan ibu saudara dia sebab ibu saudara tersebut adalah adik-beradik kepada ibu ataupun ayah Ali itu sendiri. Tapi Ali tak boleh bersalaman dengan anak perempuan kepada ibu saudaranya sebab mereka boleh untuk berkahwin. Okey. Walau macam mana rapat pula Ali ni dengan sepupu dia sejak dari kecil, tetap diharamkan untuk bersalaman. Okey, seterusnya macam mana pula dengan adik ipar perempuan? Okey, adik ipar perempuan ni yang ni ramai faham sebab adik ipar ni bukan asalnya daripada keluarga Ali tu sendiri. Adik ipar ni adalah isteri kepada adik lelaki Ali. Alasan untuk tidak boleh bersalaman ataupun mereka ni diharamkan bersalaman adalah disebabkan kerana jika adik lelaki Ali itu meninggal dunia, Ali boleh berkahwin dengan adik ipar perempuan itu tersebut. Okey, seterusnya kita pergi ke situasi jika Ali mempunyai ibu tiri. Ali dan ibu tiri ataupun nenek tiri dia tetap boleh bersalaman seperti anak dan ibu. Tapi jika ibu tiri ni ada anak perempuan, iaitu hasil perkahwinan antara ibu tiri ni dengan suami yang sebelum, tak kisahlah sama ada meninggal ataupun bercerai, Ali dan anak perempuan ibu tiri ni tetap tak boleh bersalaman sebab mereka ni bukan tiada pertalian darah.
Tapi jika ibu tiri Ali ni ada anak perempuan hasil perkahwinan ibu tiri ni dengan ayah Ali, anak perempuan tersebut dia sama taraf seperti adik-beradik kandung. Jadi Ali dengan adik-beradik kandung itu boleh bersalaman. Okey, seterusnya kita bagi contoh untuk perempuan pula. Kita bagi nama dia Milah. Milah ni adalah isteri kepada Ali. Milah boleh bersalaman dengan bapa mertuanya, iaitu bapa Ali. Dia seperti hubungan anak perempuan dan juga bapa. Tapi kalau bapa mertua Milah ni ada adik-beradik lelaki, iaitu bapa saudara Ali, Milah dan bapa saudara tersebut tetap diharamkan untuk bersalaman. Okey, dan jika bapa saudara Ali ada anak lelaki, tetap juga tidak boleh bersalaman dengan Milah. Okey, katakanlah Milah ada anak perempuan. Lepas tu anak perempuan ini pun dah kahwin. Jadi suami anak perempuan itu adalah menantu dia. Jadi menantu dan ibu mertua boleh bersalaman dan hubungannya adalah seperti ibu dan anak. Tapi kalau kalau menantu Milah ni ada adik-beradik lelaki dia ni tak boleh bersalaman dengan Milah, sebab dia dikategorikan sebagai macam orang asing sebab tiada pertalian darah, dan macam mana sekalipun tetap haram untuk bersalaman. Okey, macam mana pula dengan situasi anak susuan? Contohnya Muhammad adalah anak susuan Milah. Jadi hubungan antara Muhammad dan Milah adalah seperti anak kandung dan ibu kandung. Termasuk juga dengan adik-beradik Milah, iaitu ibu saudara Muhammad adalah seperti hubungan anak saudara dan juga ibu saudara. Tapi kalau kata Muhammad ni ada adik-beradik lelaki yang lain, adik-beradik yang lain ni tidak boleh bersalaman dengan Milah sebab mereka bukan anak susuan Milah. Yang anak susuan Milah tu adalah Muhammad sahaja. Okey, seterusnya untuk situasi anak angkat. Kalau situasi anak angkat ni dia lebih strict. Tak kisahlah dah berapa lama pun ibu bapa angkat tu jaga anak angkat dia, tetap tak boleh. Contohnya ibu angkat dan anak angkat lelaki, bapa angkat dan anak angkat perempuan tetap tak boleh bersalaman dan tetap tak boleh seperti tak boleh bergaul seperti bapa kandung dan anak kandung ataupun anak susuan. Walau macam mana sekalipun, diorang tetap juga bukan muhrim dan tetap tak boleh bersalaman. Okey, sebab itulah bila orang nak ambil anak angkat ni, diorang akan ambil anak angkat sejak daripada bayi sebab diorang boleh susukan bayi tu dan lebih mudah untuk berurusan. Bayi tu diorang akan buat seperti anak kandung sendiri. Saya ada beberapa tips untuk cara untuk tak mengelak. Misalnya benda ni applicable untuk perempuan lah. Kalau selalunya kalau macam ada bapa saudara baru datang tapi kita tak boleh salam dengan bapa saudara tu sebab bapa saudara tu adalah suami kepada mak saudara kita. Contohnya pergilah lari ke belakang, buat cuci pinggan ke ataupun cakaplah tangan kotor ke apa ke kan. Mungkin sebab korang dah makan lemang untuk ke-19 kalinya ke, boleh jadi alasan tu. Ataupun kalau macam nak senang, pakai je glove, semua orang pun boleh salam. Tapi situasi ni akan berbeza untuk tahun ni sebab negara kita, bukan negara, seluruh dunia dilanda dengan virus COVID. Jadi situasi musim perayaan untuk tahun ni akan jadi sangat-sangat berbeza. Jangan katakan bersalam, berjumpa pun tak. Sebab semua orang akan beraya di rumah masing-masing. Dan akhir kata, sambutlah Aidilfitri dengan ketaatan dan ketakwaan. Jauhkan diri dari perkara yang dilarang dan kerjakanlah segala perintah Allah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.